Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama dengan saya Rahimi Razali, pengacara lensa siswa anda. Baiklah, istimewa minggu ini kita bersiaran daripada Putrajaya Water Sports Centre bersempena dengan Varsity Boat Race 2014. Kompleks Sukan Air Presin 5 Putrajaya baru-baru ini menyaksikan berlangsungnya pertandingan Varsity Boat Race 2014. Jika di luar negara, persaingan antara Universiti Oxford dan Cambridge pastinya menjadi perhatian khususnya di United Kingdom. Di Malaysia, sukan mendayung turut mempunyai tempat tersendiri terutamanya di kalangan mahasiswa di negara ini. Sekalipun masih jauh untuk dibandingkan dengan persaingan antara Oxford dan Cambridge, namun penganjuran Varsity Boat Race yang telah beberapa kali dianjurkan ini mempunyai kemeriahannya yang tersendiri. Menariknya, saingan Varsity Boat Race 2014 turut disertai pasukan dari luar negara. Latihan di air merupakan satu cabaran untuk mendapatkan rentak yang sama setiap kali kayuhan. Jadi setiap latihan pada hujung minggu kami berkumpul dan kami sentiasa fokus dengan matlamat dan tujuan kami dan sentiasa meletakkan target yang tinggi untuk mengekalkan kejuaraan. Selain mempunyai bakat baru dalam sukan mendayung dan memastikan suasana sukan di IPT terus meriah, namun apa yang lebih penting, penganjuran kejohanan seperti ini dapat mengeratkan perpaduan di kalangan mahasiswa hingga ke peringkat antarabangsa. Keseluruhan overall saya rasa semakin bagus. Malaysia semakin bagus mendayungnya. Prestasinya cukup meningkat, apalagi PKS pertumbuhannya sangat pesat sekali. Itu. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memberikan sokongan dalam pembangunan sukan IPT. Baru-baru ini telah berlangsungnya Karnival Bola Jaring IPT 2014 dan juga Kejohanan Badminton IPT 2014. Untuk itu, sama-sama kita saksikan paparan ini. Sukan badminton sememangnya tidak perlu lagi diperkenalkan di negara ini. Malaysia sebagai antara kuasa besar sukan ini sentiasa menjadi perhatian dalam apa jua kejohanan dan pertandingan yang dianjurkan. Nama-nama seperti Misbah Siddiq, Rashid Siddiq, Jalani Siddiq, Razif Siddiq dan yang terkini Datuk Lee Chong Wei adalah antara pemain badminton tersohor yang pernah dilahirkan di negara ini. Pastinya, kecemerlangan yang pernah dicipta nama-nama ini mahu diteruskan, malahan tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa Malaysia mahu sekali lagi menjadi kuasa yang digeruni di peringkat dunia selepas Malaysia masih lagi dibayangi dengan kehebatan negara China dan Indonesia. Menyedari bahawa sukan badminton seakan-akan telah menjadi sinonim dengan rakyat di negara ini, pihak IPT dan Kementerian Pendidikan Malaysia merasa terpanggil untuk menyediakan platform pencarian bakat baru dan menyediakan pasukan yang mampu memberikan saingan di peringkat antarabangsa. Antara usaha termasuklah dengan menganjurkan kejohanan badminton peringkat IPT yang saban tahun dianjurkan. Harapan saya supaya kejohanan ini boleh dijadikan sebagai platform untuk kita bukan hanya setakat mencukul bakat tetapi sebagai gelanggang untuk menyenarai akhirkan lagi peserta kita kepada sukan AUG yang akan berlangsung di Palembang pada bulan 12 ini. Sementara itu, kejohanan ini turut disertai beberapa pemain yang pernah mewakili negara di peringkat yang lebih tinggi, antaranya termasuklah pemain perseorangan negara Muhammad Arif Latif. Baginya, saingan sebegini masih penting buat dirinya, namun dalam masa yang sama, beliau mengharapkan kualiti pemain IPT dapat dipertingkatkan demi memastikan pemain IPT kita mampu mencabar di peringkat yang lebih tinggi. Bagi saya itu cukup bagus dari KPM sendiri kan untuk mencekil bakat baru sebab ramai player sekarang yang baru daripada IPT yang ni, banyak yang mungkin bakat diorang tu ada tapi tak dikeluarkan, diketengahkan. Mungkin di kali ini kita dapat lihat bakat yang barulah untuk tournament kali ini. Sementara itu, kejohanan badminton IPT yang berlangsung di Universiti Melaya baru-baru ini menyaksikan tuan rumah menguasai acara tersebut dengan menyapu bersih kesemua kategori yang dipertandingkan. Bagaimanapun, kejohanan kali ini turut menyaksikan peningkatan dari segi cabaran yang diberikan termasuklah yang datang dari institusi pengajian tinggi swasta. Kali ini semua player-player saya alhamdulillah telah mencapai kejayaan dengan merangkul 4 emas dan 1 perak lah. The rest. So kejayaan ni pun hasil daripada usaha mereka juga, yang mana diorang turun training dan extra training, even diorang study lah apa yang diorang ada, kelemahan yang diorang ada tu kita sama-sama usaha untuk perbaikikan dia. Perkembangan sukan baik di peringkat sekolah maupun IPT tidak lengkap sekiranya kita tidak berbicara mengenai sukan bola jaring.
Sukan yang sinonim dimainkan oleh wanita ini ibarat sukan yang wajib dianjurkan sama ada dalam bentuk pertandingan maupun biadah. Kepada adik-adik yang kat luar sana, tak payah malu-malu. Just netball ni simple game sahaja. Main je. InsyaAllah kalau ada bakat ke apa ke, kita boleh ketengahkan benda tu lagi. Sebab sekarang ni netball memang game yang sangat popular dekat Malaysia. Dan insyaAllah lah boleh naik. Mana tahu boleh wakil Malaysia untuk pelapis akan datang. Saya harap sukan netball ni dapat diketengahkan lagi sebab sekarang ni sukan netball ni makin makin popular. Ramai IPTA join macam seperti Kejohanan Sukip. So IPTA, IPTS pun join sama. So saya harapkan sukan netball ni boleh dimajukan dan dipopularkan lagi. Sekalipun Malaysia masih lagi mencari rentak terbaik untuk menguasai sukan ini di peringkat lebih tinggi, ia sama sekali tidak menghalang pihak tertentu dalam terus membangunkan sukan ini khususnya di peringkat IPT. Buat kesekian kalinya, Karnival Bola Jaring IPT dianjurkan sekali lagi dan kali ini, giliran Universiti Malaya pula dipilih sebagai tuan rumah kejohanan. Bagi penganjur, objektif sebenar dalam meneruskan suasana sukan di IPT telah tercapai dan pastinya kejohanan yang dianjurkan ini digunakan untuk mencari pelapis dan apa yang lebih penting, ia setidak-tidaknya menjadi medan pemanas badan buat pemain yang bakal mewakili negara dalam kejohanan peringkat antarabangsa. Menariknya, sukan yang sekian lama dikaitkan dengan sukan yang hanya dimainkan oleh wanita, semata-mata kini telah menarik minat dan penyertaan di kalangan kaum lelaki juga. Malahan ada di antara mereka yang telah berkecimpung dalam sukan ini dan terlibat sebagai antara tenaga utama dalam sukan ini, sama ada sebagai pemain, jurulatih maupun pengadil. Saya rasa semua sukan boleh dimainkan oleh dua gender, lelaki dan wanita, sebab kita tengok bola sepak, takraw dan semua game kita ada dua unit seks, male dan female. So saya rasa tidak salah bola jaring dimainkan oleh lelaki kerana bukan kita kata bola jaring itu permainan wanita, kelembutan, tapi kalau lelaki main dia akan main secara lelaki punya part lah. Diharapkan perkembangan sukan ini mendapat tempat terbaik di kalangan mahasiswa di negara ini. Walaupun tidak semua yang mampu mewakili negara, negeri maupun IPT masing-masing, namun apa yang lebih penting, penglibatan dalam sukan sebegini setidak-tidaknya mahasiswa di negara ini akan kekal aktif dan apa yang lebih penting, sukan menyatukan kita semua di negara ini. Baru-baru ini, Sukan Asia Incheon mendapat perhatian pelbagai pihak berkenaan dengan isu dadah dan khususnya dalam pelibatan atlet negara kita sendiri. Dan isu dadah ini bukanlah isu yang baru tetapi ianya adalah isu berlanjutan. Well, it doesn't do them any good. It harms their body and it harms their health in the long run. Benda tu, pengambilan dadah ni dalam acara sukan mana-mana pun benda tu selalunya sepatutnya tak wajar sebab dari situ, sebab pengambilan dadah ni dia sebenarnya tak membantu atlet individu tu untuk tunjuk dia punya bakat, dia punya orang kata bakat dia lah. In case kalau macam kalau dia dalam apa-apa acara, kiranya dia punya orang kata credibility dan sukan tu bukan pada diri dia tapi pada disebabkan suplemen dadah tu sendirilah kan. Kita kena tengok kepada belia yang lain lah. Kita kena develop dia punya interest. Kita kena bagi training lagi. Kita kena dapatkan yang orang yang muda-muda supaya dia akan lebih berminat. Dengan paparan itu tadi, maka berakhirlah sudah episod Lensa Siswa pada kali ini. Kepada anda yang di luar sana, jangan lupa untuk like page kami di laman Facebook/Lensa Siswa. Sekian daripada saya, Lensa Siswa, aspirasi dan wadah mahasiswa. Kami dari Lensa Siswa.